nasional bahawa kekuatan kekokohan Pakatan Rakyat masih stabil, dan ini menggerunkan mereka bagaimana untuk mereka memutabelikkan isu pertempuran ini, kerana isu berkenaan telah selesai pada hari ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Pakatan Rakyat telah menghantar Datuk Hussan Musa ke Parlimen Putrajaya. Datuk Hussan Musa, naib Presiden PAS, pemimpin kanan PAS, dihantar sebagai anak kunci untuk Pakatan Rakyat membuka kunci Putrajaya untuk kita masuk pada 6 hari bulan Mei nanti untuk memerintah negara, untuk membawa perubahan kepada negara ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, di Putrajaya saya ingin ceritakan sedikit. Kalau kita bandingkan dengan senario pilihan raya
Nasional mentadbir negara ini. Maka kita kira sudah sampai masanya untuk kita menukar dengan pimpinan baru. Tidak ada perkara yang mustahil dalam dunia ini, tuan-tuan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kalau negara-negara lain berlaku pertukaran kerajaan, berlaku pertukaran Perdana Menteri, Malaysia tidak kita kecuali untuk berlaku pertukaran kerajaan. Sudah cukup kita beri peluang 50 tahun lebih kepada Barisan Nasional. Sudah cukup kita rasai keperitan. Sudah cukup kita rasai kesusahan. Maka sebagai rakyat yang berakal, kita sebagai rakyat yang berpelajaran, sekaranglah masanya untuk kita berani turun ke gelanggang untuk memilih kerajaan yang lebih baik, insya-Allah. Maka dengan itu, untuk memberi ruang yang lebih luas kepada calon kita, maka saya berhenti di sini dengan satu harapan untuk melakukan perubahan demi rakyat, demi Malaysia baru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Timbalan YB Paskos Salam Pandai. Sebelum kita panggil wakil calon kita iaitu Puan Nur Izzah binti Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama-sama kita lakukan slogan Reformasi! 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 Takbir! Okey, untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, malam semalam ada kejadian kes di PPR Kerinci. Apabila kita pasang bendera keadilan, mereka cuba turunkan bendera kita. Sedangkan sekarang ni kita boleh pacak mana-mana bendera kita, tapi betapa busuknya hati diorang, tak boleh tengok bendera Pakatan Rakyat. Diorang cuba, tapi alhamdulillah sahabat-sahabat kita semua terus pergi kat sana, tengok keadaan dan keadaan berselesai. Sekarang ni pilihan raya 2013 adalah pilihan raya paling kotor. Pasal tu kita buat bersih untuk bersihkan yang pengotor-pengotor ni. Betul tak? Okey, untuk tidak membuang masa lagi, saya ingin menjemput calon P121 Puan Nur Izzah binti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengerusi majlis, terwari. Biasalah dia minta kita umumkan kutipan derma. Baiklah, insyaAllah kita dalam isu ini menjelang pilihan raya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya lancarkan kutipan derma untuk kerja-kerja menjelang pilihan raya. Okey, saudara Hazami selaku timbalan daripada PAS Lembah Pantai, yang saya hormati Ustaz Zul, Ketua PAS Lembah Pantai, hadirin hadirat, kita semua jentera keadilan, jentera DAP dan juga jentera PAS yang sudah hadir, tuan-tuan, puan-puan, tak apa-apa, biarkan, it's okay.
caruman wanita. Ini penting. Kerana kita bukan bercakap tentang duit semata-mata, kita bercakap tentang skim insurans untuk bantu keluarga ibu bila 60 tahun ke atas ditimpa kemalangan, ada jaminan kepada mereka yang dibantu oleh kerajaan. Atau Sri Najib pun baru-baru ini, walaupun Parlimen dah bubar, boleh umumkan skim yang sama. Jadi tuan-tuan dan puan, kerana itu, as we enter the mother of all elections,
Melayu di kampung-kampung menyatakan tak ada salah Nur Izzah. Kalau orang Melayu ada baiklah daripada Tan Sri Robert Hawke disebut di kalangan. Saya nak bagi tahu semasa Tan Sri Robert Hawke yang memiliki, yang mengawal gula itu, the Sugar King, atas dasar usahanya sendiri, bukan atas dasar kroni. Sekurang-kurangnya harga gula tak naik melambung tinggi. Selepas Syed Mokhtar Al-Bukhari mengambil alih gula, naik 4 kali ganda lagi, yang menekan khususnya masyarakat Melayu. Nak kata apa? Hidup Melayu lagi. Ada perbezaan. Kerana kita nak bantu mereka yang miskin. Hidup pula. Melayu, Cina ataupun India. Dan rata-rata 80% di luar bandar itu yang miskin itu Melayu. Jadi kerana itulah kita mahu ingatkan. You must not support kronis. Because in the end, the rakyat suffers. Nak bercakap tentang makan nasi. Makan nasi lemak setiap hari pun kita. Bernas itu. Ya, bernas itu diedarkan oleh milikan Tan Sri Syed Mokhtar. Beras ada banyak di pasaran, Jati, Siam, beras Burma, beras cap burung helang, saya tak pernah jumpa lagi tu. Tapi semuanya yang diimport dan dijual di Malaysia adalah oleh Bernas. Sekali lagi Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Nak bagi tahu, you imagine daripada air kita dan sebagainya. Nak masak pun, gas pun. Siapakah penjana gas elektrik yang terbesar? Antaranya Malakoff. Siapa memiliki Malakoff? Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Nak tulis surat. Kalau ada siapa yang suka email lah. Kami ni kalau nak tanding surat tu kena keluar pada pengundi. Ya. Pos Malaysia juga dimiliki oleh Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Dia lagi tak cukup dengan itu. Dia senarainya panjang sebenarnya. Sehingga kan double tracking project, pelabuhan Tanjung Pelepas, ya, pelabuhan di Pulau Pinang, semua bakal dimiliki oleh Syed Mokhtar. Warga-warga KTM khusus di bangsa, yang mereka yang paling kecewa kerana akhirnya kalau warga KTM itu memang masa depan mereka tak tentu, kerana di parlimen bila saya bawakan isu ini ada ura-ura bahawa MMC akan mengambil alih KTM. Kali terakhir syarikat KTM ini diswastakan, tuan-tuan dan puan. If you want to talk about track record, kali terakhir Merak Unggul Sedia Berhad yang mengambil alih. Ketika itu pekerja-pekerja KTM disuruh, yang jadi engineernya, technical expertnya, disuruh masuk bilik air. Jadi kerana itu saya nak bagi tahu keutamaan Pakatan Rakyat. Why did we decide to end the existing monopolies? Because it is hurting our economy. Bila kita mahu ada satu suasana, ya, memastikan pasaran itu terbuka, adakah ini bermaksud kita nak menekan orang yang miskin? Of course not. Bila kita buka ruang untuk lebih banyak lagi, ya, sama ada tanda terbuka, harga-harga itu lebih mirip pada pasaran, barulah rakyat terbanyak dapat merasai impact dan kesan yang positif. Ini penting dari segi ekonomi. Jadi komitmen kita bukan sekadar orang menyatakan ia mirip. Selepas 6 minggu Pakatan Rakyat umum manifesto, Barisan Nasional juga umum cadangan-cadangan yang populis untuk bantu rakyat terbanyak. Saya akan cakap, yes, certain level assistance memang penting untuk membantu, khusus bila masa tak sampai 10% daripada warga kita yang bekerja itu membayar cukai. Termaksud rata-rata masyarakat di Malaysia ini tidak punya gaji yang mencukupi untuk hidup setiap bulan. Bayangkan dah lebih tahun merdeka, 60% of our people are eligible for PRIM. 60% warga negara Malaysia hidup di bawah gaji RM3,000 ke bawah. Jadi kerana itu, yes, assistance is important, tapi kita menjanjikan reformasi struktur. You have to reform
can continue to print? Of course not. But they would have, and they will continue to have their right to publish. Hanya kalau buat fitnah itu tentunya akan diberi kesan. Sekarang ini di Malaysia, kalau semua media yang dimiliki oleh UMNO dan BN, nothing, no one can touch them. Tak pernah dengar dalam sejarah negara-negara demokrasi sudah kalah di mahkamah 6 kali. Masih lagi boleh teruskan fitnah-fitnah mereka. Kalau Saudara Karpa jadi mangsa, Lim Guan Eng jadi mangsa, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Dato' Sri Nizar. I mean, it is really the classic example of fitnah satu Malaysia. Semua warga negara jadi mangsa, tapi tak boleh, tidak ada tindakan mahkamah. You see, jadi saya nak bagi tahu, these reforms are important. Kalau ada orang tanya, how can we trust the Pakatan government? How can we be sure the Pakatan government will be accountable? Tidak mudah. Antara janji juga untuk pastikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, you make sure not only are they answerable to the parliament, but you have an attorney general. Bab nak dakwa lah. Nak tunggu. Ya, bila bab berdasarkan kepentingan politik, dia saman. Jadi semua ini harus kita sedar dan kita telah bersedia untuk melaksanakannya. You trust, not necessarily the politicians. You trust the institutions of democracy yang akan mempertahankan hak kita di bumi bertuah ini. Kalau ada, sama ada SPRM, sama ada Petronas sekalipun, you see, that is the reason why I recommended an amendment to the Petroleum Development Act. Kita minta, saya bawakan dalam undang-undang persediaan nak pindah akta pembangunan petroleum. Kenapa? Supaya seperti sekarang dah dekat hampir 500 bilion ringgit wang Petronas digunakan. Kita tak boleh kawal kerana dalam pindaan Perdana Menteri punya kuasa untuk menggunakan dana Petronas. Maka kita pindah supaya no Prime Minister in Malaysia can touch our petroleum kitty ever again. Nak guna boleh, rujuk pada jawatan kuasa parlimen. You have to be able to discuss it. Kalau tak bolehlah kita terima. Okay. Jadi setakat itu hadirin hadirat, saya hanya nak maklum isu terakhir bila bercakap menjelang pilihan raya. Saya nak sekali kali mengingatkan kita tentang apa yang berlaku di Likas dalam pilihan raya umum. Ya. Ketika itu pilihan raya di Likas tahun 1999, if I'm not mistaken, 1999, pilihan raya yang berlaku didapati ada 4,197 nama dalam daftar pemilih yang bukan warga negara Malaysia. Bawa petition, saman, bawa ke mahkamah. Mahkamah putuskan
You see, there's only so much. In politics, yes, of course you want to win, but what's the reason that? The reason is because you want to implement changes. Jadi kadang-kadang bila kita diserang, saya nak bagi tahu, kali pertama kita masuk dalam gelanggang politik ini, kalau bercakap tentang keadilan, tidak ada siapa pun yang merasakan that multiracialism is sexy. No one could master or stomach multiracialism. Dan bukan mudah. Tapi kerana kita harus fikir, harus faham, kekuatan di negara yang bertuah ini adalah kepelbagaian kita. Bila kita berjuang demi keadilan, maksudnya kita bukan mengikut menurut warna kulit. Saya nak bagi tahulah, sebagai seorang anak yang ditolak permohonannya daripada universiti kerana ayah merupakan bantuan penjara, walaupun keputusan saya memang cemerlang, saya boleh kata no Malaysian child deserves such a treatment. Bila kita minta di Malaysia, apa dia? We want equal opportunity. Nak bercakap the equal outcome, perhaps it's difficult. But the point is, jangan sampai kita laksana dasar yang zalim semata-mata kerana tidak menghormati proses, tidak menghormati satu sama lain. Pada saya, bukti terbaik bagi semua warga, termasuk warga UMNO, untuk mengundi Pakatan Rakyat adalah dengan melihat pentakdiran Pakatan Rakyat. You see, revenge is not our middle name. Nak bercakap kalau geram, saya pun geram juga. Tapi kita kena lihat di masa depan, yang penting untuk membina masa depan Malaysia yang lebih harmoni, yang lebih baik. Jangan tanam bibit-bibit kebencian. Jangan tanam, jangan simpan dendam. Because you should hate them for what they've done, not hate them for who they are. Jadi kerana itu hadirin hadirat, saya minta dengan rendah diri, kali ini yang kita mahu ingatkan pimpinan, mana-mana kerajaan, bila dia boleh gunakan duit kita untuk promosi imej yang tidak berteraskan kebenaran, I think it's time for them to say, or it's time for us to say goodbye. Jadi kami minta, because they're using your money for their advertisements, which sometimes is based on the wrong GNI projection. Ya. Jadi kita minta kali ini beri peluang kepada Pakatan Rakyat. We ask for 5 years. We do well, you vote us again. We don't excel, then you of course free to choose UMNO and the rest of the parties in Barisan Nasional. Dengan itu hadirin hadirat, terima kasih. Saya harap kita terima kasih PDRM. Yang kita tak suka menteri saja, nama kerja. But the rest of PDRM, we are willing to work together to rebuild Malaysia and also to ensure we have a professional police force. Sekian, wassalam. Waalaikumsalam. Itu dia calon P121 Parlimen Lebah Pantai, Puan Nurul Izzah binti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada sahabat-sahabat dan to all my friend, saya nak tanya, are you ready for Pakatan Rakyat? Are you ready for Pakatan Rakyat? Are you ready for Pakatan Rakyat? Thank you very much. Terima kasih kepada parti dan rakan-rakan sekalian kerana buat program pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala